Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh dengar suara saya dengan jelas? Waalaikumsalam. Dengar Boleh. kan? Boleh. Salam. Okey. Dengar. Ya. Okey. Currently partisipan sekarang ada 36, tolak 2 sebab saya pakai double screen. Baru ada 34 orang. Kita ada 42 orang ni. Ada lagi 6 orang kot yang belum lagi join. Okay, so sekarang pun dah 2 menjangkaui 2.15. So kita kena mulakan kelas kita lah. Lambat masuk, lambat lah. Okay, sebelum tu kita buka dulu kelas kita dengan surah Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kelas kita pada petang ini mendapat berkat daripada Allah Subhanahu Taala dan dipermudahkan, okey. So minggu lepas cuti, jatuh pada hari Selasa cuti, so kita tak ada kelas. But never mind, untuk minggu yang ketiga ini saya nak bincangkan tentang chapter yang kedua. Chapter yang pertama tu saya anggap you dah baca, tetapi nanti kita akan rewind balik, kita akan reverse balik lah, study balik about the chapter 1. Tapi minggu ini saya nak bincangkan chapter yang kedua, iaitu form of business ownership. Okay, so topik yang kedua ni actually they have 4 types of business ownership. Kalau kita tengok kat slide saya ni ada 4. Tapi untuk minggu yang ketiga ini we gonna discuss about 2 forms only, which are sole proprietorship and partnerships only. The rest, cooperation and cooperative, will be discussed next week insyaAllah. Okay, so tak banyak pun perbincangan tentang form of business ownership ini. Dia ada dia punya definition, dia ada dia punya advantage, disadvantage. Okay, so probability untuk kita habiskan kelas awal pada hari ini ada tinggi. Okay, tapi saya seperti biasalah takkan let you go senang-senang. Sebab kelas sampai pukul 5, so you kena buat some activities lah, iaitu kita punya nota ringkas, sambung buat. Okay, so boleh kita teruskan kita punya kelas ini sekarang. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okay, tak boleh pun kena boleh juga. Alright, so chapter yang kedua, form of business ownership. Okay, so ini dia punya learning objective lah. At the end of this topic, you need to learn ataupun you need to understand about 4 forms of business entities and how that business will be created as long as we have a strategy lah, ataupun kita ada how we want to measure our business performance. Okay, so kita akan tengok pada topik ini. Okay, right, so the first one adalah sole proprietorship. Siapa tahu maksud sole proprietorship dalam bahasa Melayunya apa? Usahawan. Persendirian. Najwa betul. Persendirian ataupun dalam kata lain yang lebih tepat adalah pemilikan tunggal. Means that Najwa. Means that you are registered your business. Bila kita nak buat business, kita pergi register, right? So kita register business kita dalam sole proprietorship, iaitu pemilikan tunggal. Bila saya kata tunggal itu bermaksud seorang. So dia punya owner of the business hanya ada seorang sahaja yang mengendalikan business tersebut. So memandangkan dia ni adalah seorang, kita panggil dia sebagai sole proprietor. Okay, ingat dulu elok dia punya ejaan, takut nanti you salah eja dalam exam. Sole proprietor. Okay, pemilik seorang lah, kita panggil seorang. Okay, so you can see from the statistic here is about 70 firm yang ada dekat USA registered under dia punya SSM lah. 70% memilih as a sole proprietorship. Ramailah yang register bisnes dalam bentuk sole proprietorship. However, tetapi hanya 10% yang mampu survive ataupun 10% yang mampu generate business revenue.
kenapa. Nanti kita akan tengok dia punya advantage, dia punya disadvantage. Okay. Alright, so characteristic of a successful sole proprietorship. Okay, bila kita buat business solely ni, there is mesti ada dia punya rahsia ataupun dia punya cara ataupun macam mana nak jadi sole proprietor yang berjaya. Okay. Number one is sole proprietorship ataupun sole proprietor ini dia responsibility to the firm's performance. Dia bertanggungjawab sepenuhnya kepada dia punya kejayaan sesebuah syarikat. Okay, semuanya terletak di bahu owner tersebut, sole proprietor tersebut. Kejayaan dia, macam mana dia plan the strategies, macam mana dia buat decision making. So performance ataupun kejayaan company dia bergantung kepada dia lah. So dia kena take a full ataupun 100% responsible on what going kepada company dia tu. Okay, kena bertanggungjawab sepenuhnya lah. Tak boleh lah bila you dah buat business, dah register as a sole proprietorship, you lepas tangan. So siapa yang nak conduct business tersebut? Kalau you buat business dalam form yang berlainan, bolehlah ada advantage dia. Ni kalau you buat seorang-seorang bermaksud ini adalah business you, tanggungjawab itu terletak di bahu sole proprietor tersebut. Okay. Termasuklah kejayaan, sukses dan juga failure. Kegagalan pun kena tanggung. Okay. Karakteristik yang kedua, they are willing to work long hours. When you are decided to open a new business and register your business under sole proprietorship means that you are willing or you have been sacrificed in term of time, in term of the energy as well. Tak bolehlah buat business nak kerja macam orang yang kerja office hour 8 sampai 5. No, tak boleh. Nak kerja Isnin sampai Jumaat je lah. No. Bila you buat business means that you need to be available 24/7. Okay, kena on call all the time. Lagi-lagi kalau ada pekerja yang sakit. So you lah kena ganti sebab tak ada orang lain Kalau kita buat bisnes yang besar, mungkin ada beberapa pekerja yang ramai, tapi kalau kita buat sole proprietorship ini, you kena bayangkan bisnes you ini adalah bisnes yang kecil je. Bisnes kedai runcit, bisnes online, yang ada seorang dua orang tolong paketkan, packagingkan barang, tolong hantar barang, seorang dua orang tu je lah. Kalau berlaku apa-apa pada diorang ni, so you yang kena take responsible, you yang kena replace their place. So kena bekerja, cara bekerja tu dah bertukar kalau you buat business, lebih-lebih lagi dalam sole proprietorship. Okay. Next, karakteristik yang seterusnya adalah that sole proprietor must have a strong organizational, leadership and communication skill. Tadi saya mention business dalam sole proprietorship ini adalah pemilikan tunggal. Means that ada seorang owner. So seorang owner ni lah yang kena expert dalam pelbagai bidang. Okay, so dia kena ada strong organizational skill sebab dia nak manage dia punya organisation. Okay, so dia kena tahulah macam mana nak manage dia staff, macam mana nak manage stock, macam mana nak manage with the customer. Okay, so dari segi leadership skill pun dia kena ada sebab dia boss. So dia nak manage business, nak manage orang bawahan, kena ada leadership skill. When you don't have a leadership skill, whatever words that come out from your mouth, people will not trust you. Sebab dia tak rasa orang yang mendengar tu ataupun you punya staff bawahan ini, bila you tak ada leadership skill, dia akan rasa macam je bos ni. Orang susah nak percaya, orang akan rasa macam info yang you sampaikan itu main-main. So you kena ada leadership skill. Apa info yang you bagi itu adalah yang important. Macam kita punya coordinator lah, Puan Zarina. So dia ada a very strong leadership skill. So whatever penyampaian maklumat dia itu adalah sangat bagus, sangat macam kita dengar pun kita jelas. So kita percaya dengan dia. Apa yang keluar pada mulut dia pun bulat-bulat kita memang percaya.
Okay. So dia pun ada ciri-ciri ketegasan. Ketegasan lah, bukan nak kata dia marah. So kalau you tak buat perangai, dia tak marah. Dia nak membantu. Tapi yelah, ada juga student-student yang menaikkan darah. Okay. So kita nak terapkan dah terkeluar topik lah ni. Kita nak katanya kat sini, when we have a power ataupun we have a leadership skill ini, senang untuk orang percaya. Tak adalah you nak pergi tanya orang lain. Mesti nak kena tanya dengan koordinator juga. Macam tu lah. And another one, a good soil proprietor juga, they must have ataupun they must expert dalam communication skills. Semua orang boleh bercakap sebenarnya, tapi tak semua orang boleh menyampaikan. Ada orang boleh cakap biasa je lah. Ada orang boleh cakap sampai terus ke hati ni. Touch from the bottom of my heart, macam itulah. Okay. So communication skill ini dia kena develop, dia kena practice. Macam kami lah, pensyarah-pensyarah PPT ni pun lahir-lahir tak ada lah pandai sangat nak bercakap. Tapi practice make perfect lah. Everyday cakap benda yang sama, sebab kadang-kadang kita ada 3 ke 4 kelas ajar topik yang sama. Okay? So communication skill itu akan di-develop. Samalah juga dalam soul proprietorship ni. Owner yang seorang ini mesti pandai untuk communicate with each other. Dia nak kena communicate dengan employee as well, at the same time dia kena pandai communicate dengan dia punya client juga. Communication skill ini dia depends kepada who you are talking. Nak cakap dengan student PPT lain skill dia. Nak cakap dengan bos lain skill dia. Nak cakap dengan student degree pun lain sebenarnya. Okay, so kita kena faham different situation, different level of people lah. Macam tu. Kalau dah cakap dengan bos, tak adalah nak cakap tipu-tipu kan, tak adalah nak cakap kasar-kasar. So dia kena berlapik macam tu lah. Okay. Cakap dengan klien pun macam tu juga. Tak boleh cakap macam you nak marah employee, sebab klien itu make profit pada you kan. Okay. So communication skill penting kepada sole proprietor. Alright, so another one, most of the entrepreneur that involved dalam business sole proprietorship ini, dia sebenarnya they have previous experience working in the industry that they involve in business. Okay, bila orang tu buat business food and beverage, maybe sebelum tu dia pernah involve dalam, dia pernah kerja dengan Nestle ke, dia pernah kerja dengan nasi ayam Linda On ke, dia pernah kerja dengan macam-macam lah syarikat-syarikat yang besar. So they have been decided to resign and open up a new business menggunakan sole proprietorship form of business. So dia dah ada dia punya previous experience, means that it's give advantage for them to understand the competition. Okay, when we are doing a business, we are dealing every day with competition. Itu pesaing-pesaing lah. So bila dia dah ada previous experience working with others industry dulu tu, dia dah faham dah siapa dia punya competitors, dia dah faham dah apa yang customer needs and want, kehendak dan keperluan dia, sebab dia dah pernah buat, dia dah pernah mengalami. Cuma bezanya sekarang dia ada business sendiri. These 4 characteristic, if sole proprietorship ada, means that business dia itu akan sustain dalam masa yang lama. The first one tadi, karakteristik yang pertama adalah dia perlulah mempunyai 100% responsible kepada business dia tersebut, bertanggungjawab terhadap business performance. Okay, and also about the profit and losses. Dua-dua dia kena ambil tahu lah. Yang kedua, they must be able to work 24/7 tadi tu. Okay. Yang ketiga tadi, dia kena ada a very strong communication skill, leadership skill, organizational skill dan pelbagai lagi skill. Bukan 3 skill ni je. 3 skill ni hanya dimention dalam kita punya slide. Skill-skill yang lain apa? Contohnya marketing skill, planning skill, operation skill, financial skill. So dia kena tahu
dia buat bisnes ni, dia adalah owner, so dia kena ada ilmu pengetahuan yang lebih lah. Bila kita tak ada ilmu, kita kena seek for information, seek for knowledge. Macam mana caranya? Sekarang there is a lots of seminars ataupun we have a lots of training yang ada kat luar sana. So a good entrepreneur, dia tak ada alasan untuk tidak menuntut ilmu. Buku pun banyak, journal banyak, website yang bertauliah lah ataupun valid punya website ataupun education punya website pun banyak. Ataupun dia boleh seek for information from the expert people, dia boleh buat research. Okay. Saya ada seorang kawan yang involved dalam bisnes. Dia buat bisnes, dia bukan owner of the business, tapi dia distributor lah kot kan. Okay. Bermula pada bawah, sekarang dia dah ada di level yang paling atas, leader yang paling atas lah. I'm so proud of her sebab dia adalah kawan baik saya and dia dah berjaya. Apa yang saya what make me inspired daripada dia adalah seorang yang seeking for information ni. Even though dia adalah leader, dia tak rasa dia full of knowledge. Dia nak buat marketing pun dia cari sifu, nak buat marketing dalam dalam TikTok, dalam Reels pun dia cari guru. Lepas dia menuntut, dia ajar kepada downline dia, itulah. Barulah orang akan rasa macam wah, leader kita buat kot, kenapa kita tak boleh buat? So leader dah tunjukkan jalan. So kita kena follow leader kita, macam tu lah. Okay. And lastly adalah ada previous experience working in industry. Macam kawan saya tu pun dia memang dalam industri perubatan. So dia jual pun adalah suplemen. So something yang related lah. So dia lebih expert dalam bidang tu. Okay. Alright, so ini adalah 4 characteristic of the successful sole proprietor tadi. Okay. Dan nampak dah gambaran sole proprietor adalah pemilikan tunggal. Okay. So kita nak tengok kebaikan, advantage, benefit kalau kita buat bisnes dalam sole proprietorship. The first one, dia kata all earnings go to the sole proprietor. Seronok bila kita kata profit yang kita jana untuk bisnes kita ini semua dapat kepada sole proprietor. Nak bagi dengan siapa? Dah kita seorang. We are the only owner. Okay, so all the profit kita yang makan seorang-seorang. Seronok lah, sebab tu nama dia advantage ni. Orang suka buat sebab makan seorang-seorang lah kot. Ni lah dia punya mungkin one of the reason why in US tadi saya kata 70% involved dalam sole proprietorship. Sebab dia tak nak kongsi dengan orang. Okay, so all earning dapat kepada seorang owner ini sahaja. Kebaikan yang kedua adalah ease of formation ataupun dalam bahasa Melayunya senang untuk ditubuhkan. Even though when you want to register your business, you kena ada juga beberapa sampai kat luar ada beberapa juga requirement. For example, you kena tunjukkan license, you kena register nama dan sebagainya. Tetapi untuk kita form business dalam sole proprietorship ni, dia masih lagi dikategorikan sebagai minimal requirement. Okay, so sebab dia senang ditubuhkan ini, dia grab attention daripada entrepreneur untuk daftar bisnes dalam sole proprietorship. Okay, senang untuk ditubuhkan. Sekejap ya. Melo. Alright, so advantage yang seterusnya adalah complete control. Apa yang dimaksudkan dengan complete control ini? Pemilikan tunggal seorang owner, so everything that happen inside your organisation is your responsible.
Okay, you yang control, you yang decide. There is no argument. Tak ada orang akan kata, salah ni. Tak boleh buat macam ni. Tak ada, sebab you yang buat decision. Kalau you rasa macam, okay, kita punya business ni tak nak cuti Sabtu Ahad lah, nak cuti Isnin Selasa. So no one will argue about your decision. Okay, kalau lah you plan, okay, bulan ini kita nak capai keuntungan berapa ya? 10,000 lah, sebab kecil kan, bisa kecil kan. 10,000. So orang lain kena ikut lah, dia punya pekerja kena ikut. Tak boleh cakap tak nak lah bos, nak cuti lah bulan ni banyak. Tak boleh. So dia adalah complete control apa yang berlaku di dalam dia punya organisation, about the planning, apa yang dia nak achieve, goals, semua dia yang control. Okay. Advantage seterusnya adalah lower taxes, pembayaran tax. When you have your own business, you memang kena bayar tax. Tetapi yang membezakan dalam sole proprietorship, dia adalah lower taxes. Yang bermaksud hanya ada satu tax yang you kena bayar, iaitu personal income. Berapa yang you earn every year, nanti LHDN akan kira, so you akan bayar tax berdasarkan personal income. Okay, mungkin different country will apply different taxes. Kan tak semua country ada tax A, tax B, tax C. Ada yang ada A saja contohlah. Okay, tapi dalam mana-mana country pun sole proprietorship dia punya taxes masih lagi rendah. Okay. Alright, itu adalah 4 advantages kalau you decide untuk open your business dalam sole proprietor. Ada 4 tadi saya mention. The first one adalah all the profit will goes to the owner. The second one I said lupa lah. Ease of formation. Yang ketiga complete control. Yang keempat adalah lower taxes. Okay, sekarang ni kita nak tengok apa pula dia punya disadvantages, keburukan, kelemahan kalau kita buat bisnes dalam sole proprietorship. Okay, the first one adalah incurs all losses. Tadi dalam kita punya advantage, pemilikan tunggal, owner akan dapat semua profit. So dia sama juga untuk kerugian. Profit makan seorang, kerugian pun kena tanggung seorang-seorang. There is no other owners to share this burden. Tak ada orang lain lah, tak ada owner lain, you seorang. So burden ini you tanggung seorang-seorang lah. Kalau ada kerugian. Okay, so you kena pandai-pandai bila ada profit, tak boleh belanja besar sangat sebab bisnes ini bisnes you, bisnes kita. So kita pun kena berpada-pada, balance lah profit dengan kerugian. So kalau tak ada orang nak buat bisnes rugi, tapi kalau ada kerugian, you have a backup plan lah, alternative way, you ada simpanan. Okay, so the first disadvantage adalah incurs all losses. Okay. Keburukan yang kedua adalah unlimited liabilities. Apa yang dimaksudkan dengan unlimited liabilities? Tadi kita melihat kepada owner akan menanggung segala hutang kan. So dalam sole proprietorship dia dinamakan sebagai unlimited liabilities, yang mana bila sebuah company itu mengalami kerugian ataupun disaman, owner akan bertanggungjawab sepenuhnya. If your organisation cannot pay for the debt, loan pula. Tak boleh bayar debt ke, tak boleh bayar loan ke, tak mampu nak bayar lah. Maksudnya ada hutang lah. So kalau kita buat hutang dengan bank boleh tarik kita punya personal asset, termasuklah rumah, kereta, tanah, duit dalam bank. Semua boleh ditarik untuk membayar hutang syarikat. Okay. In others punya situation, if there is ada orang saman syarikat kita. So syarikat kita itu perlulah diwakili oleh owner. Owner kena pergilah hire
botany ke, kena untuk balas balik dia punya su tu ke, macam tu lah. So nak cakap kat sini, bila adanya isu tersebut kena tanggung sendiri, owner tu tanggung sendirilah. So itu yang dimaksudkan unlimited liabilities, boleh tarik personal asset. Okay, so yang seterusnya adalah limited access to fund. Okay, bila kita buat bisnes seorang-seorang ini, tak ada orang yang akan invest kalau kita tak berusaha. Yang pertama mungkin kita boleh kita boleh mulakan bisnes dengan modal sendiri. Okay, kita boleh dapatkan loan daripada bank, tapi bank pun takkan bagi amount yang banyak sebab bisnes kita ini bisnes kecil. Dia punya track record pun bukan tak cantik, dia macam tadi macam kita kalau you boleh recall balik yang kita study tadi tu, yang 70% register as a sole proprietor, tapi 10% saja yang jana pendapatan, yang jana revenue profit. Sebab itulah bank pun dia macam was-was lah nak bagi pinjaman kepada company sole proprietor ni. Okay, so kita kena pandai-pandai lah cari grant ke, cari dana daripada financial assistant. Macam-macam lah sekarang, ada MARA, ada apa ni, PKNS, ada SME dan sebagainya. So tapi dalam sole proprietorship ini kekurangan dia ni lah, limited access to funds. Okay, seterusnya adalah have limited skill. Okay, kat sini you gambarkan seorang owner tadi, so dia tak semua part yang dia pandai. Mungkin dia pandailah dari segi core business itu. Contoh dia buat business tudung lah kan. So dia pandailah dari segi design tudung, material tudung, demand daripada customer. So dia expert ke situ. Tapi dia tak expert dari segi financial. Dia tak expert dari segi administration, nak manage business. Okay. Sebab kalau dia pandai semua, okey lah, alhamdulillah lah. Okay. Kalau dia tak perform one of the part tu, so kat situlah berlaku sedikit masalah. Okay, they have limited skill. Okay, bila dia nak buat keputusan pun dia kena banyak kaji. Okay. Sebab kena banyak bertanya betul ke tidak kan. Sebab itulah sebab dia kurang kepakaran. Okay. Dan seterusnya saya tanya soalan sikit lah berkenaan dengan sole proprietorship ni. Dah habis dah cerita pasal dia punya apakah itu sole proprietorship, apakah dia punya karakteristik of a successful sole proprietor. Okay, lepas tu kita tengok pada advantage, dia punya disadvantage. So ini adalah subtopik. So you as a student, macam mana you nak ingat setiap topik tu, you kena macam tu lah, recall. Bila saya dah cakap, saya dah discuss ini, maybe you have jot down all the points, lepas tu dia recall balik. Okay, dalam chapter yang kedua ni adalah form of business. So kita ada 4, tapi madam hari ni cerita 2 je, sole proprietorship dengan partnership. So dalam sole proprietorship, madam cerita pasal definition, madam cerita pasal karakteristik, madam cerita pasal advantage dan disadvantage. Dah complete dah you faham tentang chapter yang kedua ni. Betul? Okay, so sekarang jawab soalan saya. What is sole proprietorship? Sendiri. Sendiri? Ya. Betul lah tu, sendiri. Lagi jawapan yang lebih konkret ke? Single owner. Owner. Okey, lagi? Milikan tunggal. Milikan tunggal. Single owner. Betul. Dekat chat pun saya tengok juga beberapa orang cakap pemilikan tunggal. Good. Itulah jawapannya. Pemilikan tunggal, single owner, sendiri, samalah tu. Membawa maksud yang sama. Okay, so itu adalah sole proprietorship. Are they willing sacrifice their time? Yes or no? Yes. 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 Ya. Jawapannya betul. Yes. Kenalah mampu ataupun
willing untuk sacrifice dia punya masa 24/7 tadi saya mention. Seterusnya, is it hard to form sole proprietorship? Susah ke senang nak tubuhkan syarikat dalam sole proprietorship? Susah. 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 Susah senang. Baik, susah senang bersama-sama. Susah. Ada jawab susah, ada orang jawab senang. Yang Ami jawab no ni kira senang lah. Tadi dalam kita punya advantages of sole proprietorship, dia kata ease of formation. Senang untuk ditubuhkan. Kalau dia susah untuk ditubuhkan, tak ramai nak register business dalam sole proprietorship. You ingat tadi saya kata 70% dekat US register as a sole proprietorship because of advantage dia adalah ease of formation. Yang bermaksud untuk tubuhkan syarikat dalam sole proprietorship adalah senang with a minimal requirement. Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. 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 Soalan seterusnya, what is mean by complete control? One of the advantages juga ni. Complete control maksudnya? Owner yang membuat keputusan. Okay, orang buat keputusan lagi? Kalau No argue. Okay, lagi satu? Semua untung owner dapat. Okay. Yang semua untung owner dapat tu another advantages. Tapi kalau saya kata complete control, bermaksud in terms of the decision making, in terms of the how he or she manage the business adalah 100% ikut apa yang owner cakap lah, apa yang owner planning. So there is no argument macam Amni kata. Okay. Soalan yang terakhir, describe unlimited liability. Luqman kenapa? Puan, yang sole proprietorship tu sama dengan sendirian berhad kan? Tak sama. Sendirian berhad, Luqman, dia adalah private limited company ataupun PLC, yang mana saya cerita sikit lah dah Luqman dah tanya, yang mana kalau bisnes PLC ini ataupun sendirian berhad kat belakang dia tu, dia punya bisnes dengan dia punya owner dua-dua tak sama. Dia boleh berdiri di atas kaki sendirilah. Business is a business, owner is a owner. Two different entities. Okay, bila you tengok ada company ada nama sendirian berhad di belakang, dia bukan pemilikan tunggal. Dia adalah private limited company. Boleh Luqman? Boleh. Terima kasih. Sama. Tadi unlimited liability maksudnya? No limit of amount of Pemilik menanggung hutang. Pemilik menanggung hutang lagi? Lagi? Yang lain faham apa? Madam, saya faham hutang tu tiada limit amount dia. Okay, dia bukan macam hutang tu tak ada limit amount. Bila company kita ada hutang, company tak mampu nak bayar hutang, bank akan cari kita. Bank akan cari dia punya owner. So, kita punya aset, kalau kita ada kereta, kita ada rumah, kita ada tanah, ada cash, semua tu bank boleh ambil untuk tanggung hutang syarikat. Faham? Faham. Hal lain faham? Faham. Faham. So jangan terkeliru dengan hutang yang unlimited, bukan hutang yang unlimited, hutang yang memang dah banyak tak mampu nak bayar. So siapa nak bayar? Owner. Sebab owner adalah unlimited liability. Dia punya personal asset boleh ditarik.
nanti you akan jumpa form of business yang limited liability. Nanti kita akan study lah. Okay, so sekarang ni hopefully that you fully understanding about sole proprietorship, pemilikan tunggal, nama dia, owner dia adalah sole proprietor, advantage dia ada berapa, saya mention ada 4 tadi tu, and disadvantage dia ada 4 tadi tu, characteristic of the successful sole proprietor pun ada 4 tadi tu. Okay, so seterusnya form of business yang kedua. Dia lebih kurang tapi cuma bilangan owner itu bertambah. Iaitu we have partnership. Bermaksud kalau tadi seorang, ini adalah lebih daripada 2 orang. It can be 2 until 20. 20 orang boleh jadi kita punya partners. Tapi if your business dikategorikan sebagai professional business. Kalau you buat you as a architect, you ada architect firm. Kalau you ada you as a lawyer, you ada firm sendiri. So itu adalah professional company. Dia boleh exceed sampai 50 partners. Okay, kalau kita punya business itu bukan dari segi profesional tadi tu, hendaklah 2 hingga 20 partners sahaja. Okay, kalau you buat seorang tadi sole proprietorship lah. Kalau 2 orang lebih sampai 20 adalah partnership. Okay, kalau tadi kita kenali dia sebagai sole proprietor, and now all the owners namanya adalah partners. Okay, so ada sedikit statistik, it's about 10% of all firms are organized as partnership. Yang mana mendaftar dalam sistem 10% mewujudkan bisnes tersebut dalam partnership. Okay, alright. So dalam partnership, there is about 2 types of partnership. We have general partnership and another one adalah limited partnership. Apa beza antara 2 partnership ini? General partnership dia adalah unlimited liabilities. Okay, the first one you kena ingat, general partnership, unlimited liabilities. They have personal liable for all obligation of the firms. Dia ada tanggungjawab atau dia ada dia kena fully bertanggungjawab lah kepada seluruh firm itu. Okay, dia adalah unlimited liabilities, bermaksud tadi saya kata kalau ada hutang daripada company boleh ambil, bank boleh ambil dia punya personal asset. Partnership yang kedua iaitu limited partnership. Okay, bila dia limited partnership bermaksud dia adalah limited liability. Beza dengan unlimited. Limited ini bila company ada hutang, bank tak boleh tarik personal asset. So company itu kena pandai-pandai lah, bukan company tu yang pandai-pandai. So orang yang organize company tu kena fikir macam mana cara nak bayar hutang. So terselamatlah kita punya personal asset. Okay. But dalam sebuah partnership punya company ini, kalau let's say lah ada 5 orang, tak boleh 5-5 ini assign as a limited partnership. Tak boleh. Dia at least kena ada seorang jadi general partnership yang mana boleh accept unlimited liabilities tadi tu. Siapalah orang yang nak kena jadi general partnership tu, sebab dia unlimited liabilities, mungkin orang yang paling kaya lah kot. Boleh tanggung hutang syarikat, boleh bagi sikit berapa persen. Okay, tetapi oleh sebab dia adalah general partnership tadi tu kan, dia betul lah, sebab dia kena bayar hutang tadi tu. Because of that, dia yang manage company, dia akan receive salary. Okay, dia dapat gaji.
Yelah kita dah lah assign dia sebagai general partnership. So kita bagi ada gaji, anything happen nanti kita nak gunakan dia juga. Macam tu lah fahaman dia, analogi yang paling simple. Okay. Sekejap saya minum air. Baik. Seterusnya adalah advantages of a partnership. Kebaikan yang pertama adalah dia ada additional funding. Means that tadi saya kata 5 contoh. We have 5 members ataupun we have 5 partners. Each of these partners need to contribute for the capital ataupun untuk modal. Semua kena keluarkan duit untuk kita buat bisnes ni. Okay. Jadinya kita akan rasa macam tak terbeban. Semua orang ada dia punya contribution. Let's say tak cukup baru kita pinjam. Okay. So bila dah ada 5 orang, kalau seorang 10,000 dah ada 50,000. Okay. Yang kedua adalah shared losses. Okay, kalau tadi untuk share untuk sole proprietorship seorang-seorang dia je tanggung kerugian. Tapi sekarang ni kita ada partners, so each of the partners pun akan merasai burden itu. Okay, so kita akan rasa tak terbeban sangat lah. And number 3 is ability to specialize. Okay, kita punya partners ini ada dia punya kepakaran sendiri. Mungkinlah si A ni pandai promote, yang si B ni pandai design, yang si C ni pandai buat kira-kira. So kita dah pun membahagikan tugas kita nak manage business ini. Okay, so itu adalah advantages dia. Kebaikan dia kalau kita buat business dalam partnership. Tetapi walau bagaimanapun mesti ada dia punya disadvantages of partnership. The first one adalah shared control. Kita tak ada kuasa untuk kontrol seorang-seorang. Every person ataupun every partners yang ada ini, dia opinion, dia argument, dia apa lagi, objection kena ambil kira. Kita tak boleh ikut kata kita orang lah, A dengan B lah contohnya. Kita rasa idea kita orang ni sangat bernas, so we need to implement this plan. Tak boleh, dia kena sebulat suara setuju untuk contohnya untuk buat changes dari segi production ke apa ke, kena ada sebulat suara. Kena tak ada orang yang macam dia seorang dia tak puas hati dan sebagainya, tak boleh lah, kena avoid benda yang macam tu lah. So that one organisation will understand one situation or will understand one goals. Apa benda yang kita nak achieve itu masing-masing faham dah. Masing-masing get to know, masing-masing memahami apa kehendak syarikat dan kita tahu tugas kita macam mana. Macam itulah shared control. Okay. Kita tak nafikan lah bahawa kita ada walaupun ada 5 orang, tak semua akan ada fahaman yang sama. Tak semua akan suka benda yang sama. So mesti dia akan ada konflik sedikit lah. Alright, so kekurangan yang kedua dia adalah unlimited liability. Same as sole proprietorship tadi, semua partners adalah unlimited liabilities. Okay, kecuali untuk tadi tu, limited partnership tadi tu. Okay, so unlimited liabilities bermaksud apa tadi? Saya kata segala hutang yang company tanggung dia boleh tarik kita punya personal asset. Okay, dia kata kat sini the owner can lose much more than the amount they have invested in the company. Berkemungkinan when the company bear about the losses and cannot afford to pay, kemungkinan apa yang kita invest kurang daripada apa yang kita tanggung. Boleh jadi. Jangan terkejut lah, invest 10,000 tiba-tiba hutang seorang kena bayar 15,000. Macam tu lah dia punya analoginya. Okay. Yang ketiga, shared profit.
Okay. Dapatlah berapa banyak profit pun kena bahagikan sama rata. Okay. So it is very important, kalau you pernah dengar, when you form a business in partnership, you need to have an agreement ataupun kena ada contract. Sebab apa? Sebab kita bukan seorang-seorang ni, kita ada 4-5 orang ni. So kita kena make sure that each of our partners understand our mission of our company, vision apa kita nak capai, berapa banyak percentage yang kita kena contribute, berapa banyak dia punya share of profit tu macam mana, so dia kena faham. Okay, so bila kita ada agreement, it's easy for us untuk kita manage business kita if one or two partners yang tiba-tiba nak bangkitkan issue of kenapa pula nak kena contribute banyak ni, tak boleh ke kau team lah nak bayar 10% je macam tu. Tak boleh lah sebab argument dah cakap masing-masing kena keluarkan certain amount. So kau seorang tak boleh tiba-tiba nak nak dapat discount pula bayar sikit. Tak boleh. Okay lah, saya nak kongsikan juga dalam partnership, if dia sebenarnya advisable, dia macam digalakkan, you are encouraged to have your own agreement tu. Tetapi kalau company kita tak ada agreement and ada isu-isu yang dibangkitkan, so kita ada Akta Partnership 1960 lah if I'm not mistaken. Okay, so dalam dia punya akta tu pun telah digariskan peranan-peranan partners, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Let's say kalau kita tak ada agreement lah, kalau ada kita berpandukan kepada agreement itu. So kita meaning to say that partners yang involved dalam partnership punya business, dia ni dilindungi sebenarnya. Okay, sebab kita sendiri pun akan rasa macam kalau kita buat kerja berkumpulan, ada je isu-isunya kan. Sebab itulah ada agreement, diwujudkan agreement. Sebab itulah ada akta. Bila ada isu-isu ni lah yang susah ni. So bila kita punya references ini, kita akan berbalik kepada apa yang boleh, apa yang tak boleh. Dah masuk kepada cooperation, yang mana cooperation ini akan dibincangkan insya-Allah pada minggu hadapan, termasuklah kooperatif. So ada dua lagi lah, cooperation dan juga kooperatif. Okay, kita rewind balik partnership. Ada type of partnership, ada dia punya advantage, dia punya disadvantage. Faham atau tidak faham atau tak tahu langsung apa pelajari ni? Faham. Faham. Alhamdulillah. Adakah saya mengajar terlalu laju? Tak. Tidak. Alhamdulillah juga. Okey, sebab saya takut juga duk cakap-cakap ni faham seorang-seorang. Hopefully apa yang saya cakap tu sampai, ataupun apa yang saya terangkan ini you faham lah. Kalau tak faham boleh tanya sekarang. Ada apa-apa nak tanya? Ya Luqman. Puan, nanti puan send kat GM kan, Google Classroom kan. Apa? Nak send apa? Ni slide ni. Slide dalam Google Classroom dah ada dah dalam folder lecture note. Okey. Okey, lagi? Madam. Ya. Seorang-seorang. Madam, bukan madam, madam. Ya. Madam ke apa ke? Apa dia? Madam, saya nak tanya, general partnership dia macam bos dalam partnership tu? Bukan. Dalam partnership kita tak ada bos. Each of the partners itu adalah owner. Dia membezakan general dengan limited partnership tadi tu hanyalah dia punya orang panggil obligation.
Kalau yang general tadi tu dia bila company ada hutang, bank boleh tarik dia punya personal asset. Kalau dia limited partnership, bank tak boleh tarik dia punya personal asset. Itu je yang membezakan. Tak ada nak kata kalau general itu adalah boss, tak ada. Dia punya function sama. So dalam saya tambah sikit, dalam kita punya agreement pun dia akan mention about scope lah. So partnership ni apa tugasan, each of the partners apa tugasan dia, apa yang tak boleh, apa yang boleh. Macam tu lah. Boleh Azazami. Boleh. Azazami. Okay. Mana tadi tu? Mana tadi yang perempuan tadi tu mana? Apatah nama dia? Najwa ke? Bukan. Apa nak tanya lagi? Madam, Syafiqah. apa yang tadi nak tanya? Nota madam nak kena hantar ke? Ya, memang. Sekejap lagi nak bagi tahu. Okey, seperti biasalah buat nota yang you rasa you senang untuk baca. Nak colourful pun tak apa. Macam yang kita buat pada minggu yang pertama tu, nota macam tu lah, tulis tangan. Okay, so you snap gambar, masukkan dalam Google Drive. Macam tu lah seterusnya ni pun. Boleh? Boleh. So that nanti you boleh compile sendiri you punya nota tu. Lagi nak buat exam, kita punya exam, midterm exam, you boleh baca dah. Tak perlu nak refer pada kita punya slide. You boleh baca nota tangan tu sendiri. Madam, yang notes tu kan, dia nak sampai partnership je ke? Betul, sampai partnership saja. Kalau kita tengok kita punya slide ini, start daripada ni lah, 4 lah. Sole proprietorship sampailah slide yang ke 25. 4 sampai 25 sahaja. Buat within our class now sampailah pukul 5 lagi. Okay, yang mana ada isu yang tak boleh hantar. Nak kena klik yang mana ni madam. Before you ask saya, before you tanya saya, you tanya dulu kawan-kawan yang dah berjaya hantar tu. Okay, mungkin method dia lagi senang daripada method yang saya ajar. Mungkin dia klik right click, left click, tu dah boleh hantar. Tanya dulu kawan-kawan yang boleh, yang dah berjaya hantar. Tanya dalam group you all tu. Okay. Tak adalah saya menerima mesej yang sama. Madam tak boleh hantar, madam nak klik mana? Madam yang macam ni boleh ke? Soalan yang sama dia sebenarnya. Okay. Boleh tanya kawan-kawan dulu yang dah berjaya hantar tu. Let's see lah kalau satu kelas tak boleh nak hantar, tak ada seorang pun yang boleh hantar, barulah tanya, madam kenapa dengan madam punya Google Drive ni tak ada seorang pun boleh hantar? Barulah saya find out, saya lupa nak tekan share, nak tukar setting share. Tapi kalau ada yang berjaya hantar, yang lain sepatutnya there is no problem lah. Mungkin format, mungkin capacity. Macam tu je dia punya masalah. You kena find out, explore, ask your friend. Macam tu lah teknik dia. Lagi ada lagi? Dah baca dah info dalam grup PPT? Dah, madam. Cakap cerita sikit apa info terbaru? Apa info terbaru? Pasal yang balik kampus masa 2 tu. Nombor PIN. Penerapan. Balik. Sorry, madam. Penerapan. So untuk penerapan dia punya borang telah pun dibuka sebenarnya 18 hari bulan 10 hari tu lagi sehingga 15 hari bulan 11. So make sure you follow apa yang Puan Zarina letakkan dalam grup tu, kena beri nombor PIN ya, bukan macam you masuk PPT hari tu. Yang tu nombor PIN dijana oleh staff. Tapi kali ni you nak masuk ke diploma, so you kena beri nombor PIN. Okay? RM10 dekat BSN.
Jangan salah beli nombor PIN. Kena bagi tahu nak beli nombor PIN untuk penerapan pra-diploma. Bukan nak beli PIN pra-diploma. Ni penerapan. Bukan nak beli PIN untuk diploma saja. Bukan nak beli PIN untuk degree. Okay, tak boleh. Kena bagi tahu penerapan pra-diploma. Nombor PIN dekat BSN. So, you kena decide sekarang which course yang you nak ambil untuk diploma. Jangan tanya saya, jangan tanya Puan Zarina, kami pun tak ingat. Kalaulah you minta you nak apply untuk kalau course business tu insyaAllah boleh lah. Kalau you tanya tentang education ke, kami pun tak ingat. You tanya pasal seni halus ke, architecture ke, kami pun tak berapa nak ingat. So you kena take inisiatif, you carilah yang Puan Zarina pun hari tu dah rasanya ada kongsikan kot, mungkin dia akan kongsikan kemudian list of diploma punya course, apa dia punya requirement. Nanti ada pula yang tanya, Puan nanti kalau ambil course sekian-sekian nanti dah keluar jadi apa? Kami bukan kaunselor, kami adalah tenaga pengajar merangkap orang-orang yang mengelola PPT. Kalau you nak tanya further daripada situ, kena tanya orang yang lebih berpengalaman. Ataupun, ya Allah, sekarang ni segalanya di hujung jari. You boleh search sahaja. Semua akan keluar. Macam-macam ada. Kalau you tanya macam tu, peninglah kami. Tak ada lagi orang tanya sebenarnya. Tapi mungkin akan ada orang yang bertanya. So you know yourself better, you know your strength, your weaknesses. Ambil course yang you minat dan you rasa you boleh bawa. So that at the end of our semester, tak ada orang yang akan argue. Puan, saya dapat sekian-sekian course. Tetapi mak saya kata, kenapa ambil course ni, ambillah course lain kan result elok. Sekarang ni siapa yang nak study? You ataupun mak you. Kalau you rasa course itu kena dengan jiwa, boleh bawa, you tahu you ni tak pandai maths, you ni tak pandai account, so tak ambil lah accountant, tak jadilah accountant, tak ambil lah accounting. So dia ambil lah course-course pengurusan pejabat, macam-macam pengurusan lah yang ada dekat UiTM ni sebenarnya. Sebab saya bukan core daripada UiTM, so saya tak apa nak ingat sangat UiTM punya course. Banyak sebenarnya, ada 60 hari tu Puan Zarina kata, dan ada yang relate dengan kita rasanya ada 40 something relate dengan perdagangan. Okay. So take an action from now. Kaji dulu nak ambil course apa tu. Lepas tu boleh buatlah kita punya penerapan. Okay, so if I'm not mistaken, hari Jumaat ni je you all ada perjumpaan, kan? Madam. Make sure hadir. So jot down anything important message yang diorang sampaikan lah. Ada apa-apa lagi nak tanya? Tak ada Okay. So make sure you siapkan kita punya nota. Hantar sebelum pukul 5 lah. Okay, dalam kita punya Google Classroom, you klik week ketiga. Saya tak post lagi, nanti adalah. You klik week yang ketiga, ada link untuk submit you punya nota ringkas. Kalau tak ada apa-apa lagi, kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Take a good care of yourself wherever you are now. Ada kat college ke, kat rumah ke, kena sentiasa jaga kesihatan, kena sentiasa berfikiran positif. Kita nak habiskan kita punya pengajian dalam PPT dan sambung diploma. Itu matlamat kita. Okey, jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih hadir ke kelas saya. Jangan lupa tick attendance dalam You Future. Okay, tu benda yang penting. Jangan sampai lecturer cari you. Jangan sampai dah berhari-hari baru kata, Puan hari tu rasanya tak tick attendance. Jangan rasa-rasa, kena confident lah. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Welcome.